Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, dalam video kali ini kita akan membincangkan tentang subtopik 3.2 KSSM Sains Tingkatan 3 iaitu sistem peredaran darah. So, kita akan lebih fokus kepada manusia tapi kita akan ceritakan juga apa yang ada dalam organisma multisel lain secara ringkas. Okay, jom kita start. Okay, jika dah ambil kira manusia dan semua haiwan vertebrata macam seperti mamalia dan sebagainya akan ada sistem pengangkutan yang khusus lah yang kita panggil sistem peredaran darah. Okay. Di mana sistem ini akan memastikan darah sentiasa mengalir dan akan melalui jantung lah. Okey. Walaupun ada sistem peredaran, namun akan ada masih ada perbezaan lah di antara mamalia, reptilia, amfibia, burung dan juga ikan. So, walaupun ada sistem, tapi sistem tu berbeza. Okey, so kita tengok apa perbezaan tersebut. Okey, yang pertama kita akan tengok sistem peredaran di dalam ikan. Okey, kalau kamu tengok ikan, dia ada sistem peredaran. Dia ada jantung, bentuk jantungnya pun berbeza. Okay. So, jika dibandingkan dengan amfibia. Okay. Amfibia ada jantung lebih kurang macam manusia tapi masih lagi berbeza. Kalau perasan jantung dia ada 3 section bukan 4 macam manusia. Okay. Ada perbezaan, nanti kita akan tengok perbezaannya. So, ini adalah sistem dalam reptilia. Sistem peredaran dalam reptilia dan ini adalah sistem peredaran dalam manusia lah. Di kebanyakan mamalia dan juga burung. Okey. Cikgu tak nak sentuh banyak sangat tentang perbezaan tu. Kita akan fokus kepada sistem peredaran darah dalam manusia lah. Okey. So, sistem peredaran darah ni dia melibatkan peredaran darah lah. Yang mana pergerakan darah ini telah dikawal oleh satu organ yang kita namakan sebagai jantung lah. Jantung ni akan sentiasa mengepam untuk memastikan darah akan sentiasa mengalir ke seluruh badan termasuk ke otak dan sebagainya. Okey. Dan dalam badan manusia akan ada 3 salur darah yang utama iaitu arteri, vena dan juga kapilari darah. Okey. Yang mana ketiga-tiga ini akan membawa fungsi yang berbeza. Okey. Ini adalah gambaran jantung lah. Okey, gambaran jantung, vena dan juga arteri. Biasanya vena akan digambarkan dengan warna biru, arteri digambarkan dengan warna merah. Okay, jadi ini adalah struktur keratan rentas jantung manusia. So boleh ibaratkan yang warna biru ni adalah sebelah kanan jantung. Warna merah ni dan juga kuning ni adalah sebelah kiri jantung. Okay. So yang ini sebelah kanan jantung, ini kiri jantung. Okay. So kalau kamu dapat lihat dinding jantung di sebelah kiri ni lebih tebal berbanding sebelah kanan. Okay. So kalau kamu perhatikan bahagian atas ni akan nama atrium lah. Akan ada atrium kanan, akan ada atrium kiri. Bahagian bawah namanya ventricle. So ventricle kanan, ventricle kiri. Okay. Akan ada dinding yang memisahkan kedua-dua belah jantung. Kita namakan dia sebagai septum. Darah yang datang daripada seluruh badan dipanggil vena lah. Vena cava. Okay. Darah yang datang daripada peparu dikenali sebagai vena pulmonary. Okay. So ini adalah keratan rentas jantung. So ni lagi ringkas lah. Kalau tadi nampak macam kompleks, ini adalah lagi ringkas. So apa yang berlaku, di sebelah atrium kanan ni, di bahagian vena cava, salur darah vena cava, dia akan mengambil darah yang terdioksigen, darah yang kurang oksigen daripada seluruh tubuh badan. Okay, dia akan masuk atrium kanan. Okay. Dalam masa yang sama, di sebelah atrium kiri akan diisi oleh darah dari peparu, yang mana darah ini adalah beroksigen. Yang telah diisi oksigen dekat peparu yang kita belajar tajuk sebelum ni. Okay. So dalam ketika atrium kanan diisi darah, atrium kiri pun diisi darah. Cuma atrium kanan darah yang tidak beroksigen, terdioksigen, yang sebelah kiri darah beroksigen. Okay, sekali jantung pam, darah akan masuk ke ventricle. Sebelah kanan masuk ventricle, sebelah kiri pun masuk ventricle. Okay. So masa nak masuk ventricle tu, sebelah kanan dia akan melalui injap yang kita namakan injap tricuspid. Manakala belah kiri akan lalu injap bicuspid. Nanti kita akan tengoklah. Okay. So masuk ventricle kanan, masuk ventricle atas kosong lah. So akan diisi oleh darah lain.
So, bila jantung bahagian ventrikel mengepam, bahagian kanan ni dia akan pergi ke peparu melalui arteri pulmonary. Bahagian kanan ni akan pergi ke seluruh badan melalui salur darah yang kita namakan sebagai aorta. Okay. So, sebelah kanan ni biasanya diisi dengan darah yang terdioksigen, sebelah kiri akan diisi oleh darah beroksigen. Okay. So, kenapa sebelah kiri jantung lebih tebal bahagian ventrikel? Kerana jantung sebelah kiri memerlukan tekanan yang lebih kuat untuk mengalirkan darah ke seluruh badan. Kalau sebelah kanan ni hanya mengalirkan darah dari jantung ke peparu sahaja. Okay. So kena ingat kita ada 3 salur darah utama, vena, arteri dan juga pulmonary. Vena kebiasaannya membawa darah terdioksigen kecuali satu vena, iaitu vena pulmonary, vena yang daripada peparu. Vena ni ada oksigen. Arteri akan bawa darah yang beroksigen kecuali satu arteri, iaitu arteri pulmonary. Arteri pulmonary membawa darah yang tiada oksigen. Okay. So fungsi injap adalah untuk menghalang pengaliran. Bila darah dah masuk ventrikel, injap ni dia akan tutup, dia menghalang darah daripada ventrikel ni masuk ke dalam atrium balik. So tu fungsi injap. Yang membezakannya sebelah sini ada tiga gentian, sebelah kiri akan ada 2 gentian. So tricuspid, bicuspid. Okay. So jelas kita tengok. So ni lebih kurang macam cikgu cerita tadilah. Okay. So sebelah kiri jantung adalah darah beroksigen. So injap keluar ni, kedua-dua kawasan sama ada belah kanan atau belah kiri dinamakan injap sabit. Fungsi dia sama je dengan injap bicuspid dan juga tricuspid. Okay. Sama sahaja. Okay. So dia melibatkan pengecutan lah. Okay. So ini adalah gambaran tentang struktur dan fungsi salur darah. Okey, cikgu cakap tadi, kita ada 3 jenis salur darah yang utama lah, arteri, vena dan juga capillary. Okey, yang membawa di sekeliling badan ni terdiri daripada arteri dan juga vena lah. Arteri akan bawa darah yang beroksigen, vena akan bawa darah yang tak ada oksigen ke jantung balik. Okey, so proses pertukaran ataupun proses penyerapan oksigen dan juga karbon dioksida biasanya berlaku pada jaringan kapilari. Di mana jaringan kapilari inilah yang akan membaluti otot-otot kita, membaluti sel-sel kita dan sebagainya. So darah beroksigen akan masuk cabang-cabang, dia akan jumpa kapilari. So dekat sinilah yang akan berlakunya proses pertukaran gas. Yang oksigen masuk kepada sel, yang karbon dioksida daripada sel masuk ke dalam salur darah balik, kembali keluar, masuk kepada vena, pergi ke jantung balik. So dekat jantung akan berlaku pump lagi. Setengah yang tidak beroksigen ni akan pergi kepada peparu, dan kita belajar dalam bab 2 sebelum ni, darah akan ambil oksigen daripada peparu, masuk jantung balik buat kali yang kedua sebelum dipump balik lalu jalan masuk kepada arteri balik. Boleh faham So arteri dan vena ni membawa sahaja, biasanya pertukaran gas berlaku pada salur darah kapilari. Okay, harap jelaslah cikgu sebutkan. Okay. Arteri semuanya membawa darah beroksigen kecuali satu arteri di bahagian jantung, iaitu arteri pulmonary. Vena akan bawa semua darah yang tidak beroksigen kecuali satu vena, iaitu vena pulmonary pada bahagian jantung juga. Okey. Okay, boleh cikgu teruskan. So ini adalah perbandingan di antara 3 salur darah utama dalam badan manusia. Okey. Sebelah kiri arteri, sebelah tengah kapilari dan sebelah kanan jadual adalah vena. Okay. So jika dibandingkan, dinding paling tebal adalah dinding pada salur darah arteri lah. Okay, kerana tekanan darah yang lalu yang beroksigen adalah lebih tinggi berbanding darah yang terdioksigen. Okay. Di dalam arteri tiada injap dan saiz lumen ataupun salur darah dia adalah kecil lah. Kecil berbanding vena. Okay. Untuk kapilari pula, dia memiliki dinding sel yang paling nipis lah, setebal satu sel sahaja. Kerana apa? Kerana untuk memudahkan proses penyerapan gas lah, sama ada karbon dioksida ataupun oksigen. Okay. Dia juga sama dengan arteri, tiada injap dan dia ada saiz lumen paling kecil di antara ketiga-tiga salur darah. Okay. Vena dindingnya nipis, lumennya besar lah. Okay. Dan disebabkan tekanan darahnya rendah, dia sedikit berotot dan elastik lah dia punya salur darah vena ni. Okay. Dia akan ada injap untuk menghalang darah tu yang bertekanan rendah reverse balik, dan dia mempunyai lumen yang paling besar di antara ketiga-tiga
salur darah. Okey. Fungsinya mengangkut darah beroksigen, okey. Kecuali arteri pulmonary yang mengangkut darah terdioksigen. Kapilari pula fungsinya membenarkan pertukaran makanan dan juga gas serta bahan kumuh lah. Semua berlaku dekat kapilari. Vena pula mengangkut darah yang terdioksigen kecuali satu vena iaitu vena pulmonary. Yang mana dia mengangkut darah beroksigen dari peparu masuk jantung balik. Okay. So pengaliran darah arteri sangat cepat dan bertekanan tinggi. Sebab ada oksigen kan. So kita boleh kesan denyutan nadi lah. Okay. Bagi kapilari dan vena, dia akan mengalir dengan tekanan yang rendah dan kita tidak dapat kesan denyutan nadi. Okay, so itu perbezaannya. Okay. Sistem peredaran darah dalam manusia juga disebut sebagai sistem peredaran ganda dua. Kenapa ganda dua? Siapa yang boleh teka kenapa ganda dua? Okey, sistem peredaran ganda dua yang terdiri daripada sistem pulmonary dan sistem peredaran sistemik. Okey, apa benda ni kan? So, sistem peredaran pulmonary adalah sistem peredaran yang pertama ni. Peredaran darah jantung, pergi peparu, pergi jantung, pergi peparu. Yang atas ni je. Okey, sistem peredaran yang kedua adalah sistem peredaran sistemik yang membawa darah daripada jantung ke seluruh badan kecuali peparu. So, pengaliran darah antara jantung ke peparu kita panggil dia pulmonary. Daripada jantung pergi ke seluruh badan kita panggil dia sistemik. Okay, sistem peredaran ganda dua. So, dua kali darah tu masuk jantung. So, disebabkan itu kita panggil dia sistem peredaran ganda dua. Iaitu yang pertama pulmonary, yang kedua sistemik. Okay. Boleh? Boleh, insyaAllah simple sahaja. Okay, denyutan jantung. Okay. Kita akan dengar, untuk denyutan jantung, kita akan jumpa dua perkataan iaitu sistole dan juga diastole. Okay, sistole dan juga diastole. Okay. Pernah dengar loop dub? Okay, sebenarnya loop dub itu dihasilkan dari penutupan injap lah. Okay, kita tengok diastole dulu. Bila dalam diastole, okay, bunyi dub dihasilkan oleh penutupan injap sabit pada aorta dan arteri pulmonary. Okay, pada ketika ini, darah diisi di dalam ventricle kerana pengecutan atrium berlaku. So, darah mengalir dalam ventricle lah. So, ventricle mengendur. So, untuk menghalang darah terus terkeluar, injap sabit akan tertutuplah pada laluan aorta dan juga arteri pulmonary dan mengeluarkan bunyi dub. Okay. So, keadaan ini kita kenal sebagai diastole. So, bacaan tekanan darah yang mengalir dan mengisi jantung dipanggil bacaan diastolik. Okay, bacaan diastolik. Okay. So, ni kalau dalam mesin tu bacaan yang bawah tu lah. Kalau nombor yang 120/80 tu lah bacaan yang bawah. Okay. Tekanan diastolik. Okay, bunyi loop pula dihasilkan oleh penutupan injap trikuspid dan juga bicuspid ni. Ini berlaku bila bahagian ventricle ni mengecut. Kalau tadi dia mengendur, darah mengisi jantung, sekarang darah meninggalkan jantung. Okay, keadaan ini kita kenal sebagai sistole, di mana bacaan tekanan darah yang mengalir keluar dari jantung. So, kita panggil dia tekanan darah sistolik. Yang nombor atas tu, konon-kononnya lah. Orang biasa panggil nombor atas, nombor bawahan. Sistole dan diastole. Okay. So, sistole tadi yang ni lah. So, bacaan ni adalah bacaan tekanan darah meninggalkan jantung. Bacaan yang bawah ni adalah bacaan tekanan darah mengisi jantung. Okay. So, tekanan darah boleh diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan sphygmomanometer lah. Sphygmo ni ada banyak, ada yang manual, ada yang digital macam ni lah. Okay. Untuk orang yang normal, bacaan yang tidak berpenyakit lah, bacaan yang normal adalah 120 bagi sistolik bahagian atas dan juga 75 bagi bacaan diastolik. So, menggambarkan orang tu tak ada penyakit darah tinggi dan sebagainya lah. Okay. So, biasa orang akan tulis 120 sistolik / 75 diastolik. Okay. Sphygmomanometer.
So sphygmomanometer ni dia akan membaca tekanan darah berdasarkan apa? Berdasarkan pendengaran bunyi yang dihasilkan oleh peredaran darah semasa diastole dan sistole berlaku. Okey. So biasanya pembacaan ni doktor yang berpengalaman boleh buatlah. Dia akan tahu bunyi ni macam mana. Kamu ni ada darah tinggi ke, normal ke tak normal dan sebagainya lah. Okey. Okay, kadar denyutan nadi, cikgu rasa kamu pun ada belajar dalam silibus PJ ataupun PK kot. Okey. So denyutan nadi ni akan dihasilkan oleh dinding arteri yang mana antara ketiga-tiga salur darah kita hanya boleh mengesan nadi pada salur darah arteri sahaja. Okey. Akan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kadar denyutan nadi. Okey, selain daripada bila kita bersenam aktiviti yang lasak, ada juga beberapa faktor lain lah. Okay, yang pertama jantina. So lelaki dewasa antara 70 hingga 72 per minit, manakala perempuan dewasa lagi banyaklah 78 hingga 82. Okey. Ini kerana saiz jantung lah. Saiz jantung perempuan biasanya lebih kecil dan dia akan pump kurang darah bagi setiap denyutan. So dia akan denyut lagi cepatlah berbanding jantung lelaki. Okay. Tak semestinya tapi kebiasaannya. Okay. So ini adalah jadual yang menunjukkan denyutan nadi yang normal bagi peringkat umur. Okay. Bukan denyutan nadi yang maksimum. Kalau lebih ni bahayalah. Okay. Okey, kadar denyutan nadi ni boleh menggambarkan kadar kesihatan seseorang tu lah. Okey. Kalau denyutan rendah pun bahaya, denyutan tinggi pun bahaya. Okey. Yang kebiasaannya boleh membawa maut lah. Okey. So bagaimana kita menjaga kesihatan jantung? Sebab apa kita tahu bila jantung berhenti, berhentilah peredaran darah dan berhentilah segala jenis peredaran dalam sistem kita. So kita akan matilah, oksigen tak dapat, nutrien tak dapat, bahan kumuh tak keluar dan sebagainya. Okey. So kita perlulah sentiasa menjaga kesihatan jantung kita supaya sistem peredaran darah kita dapat berjalan dengan lancar. Okey. InsyaAllah cikgu rasa semua faham. Kalau tak faham boleh terus tanya dalam grup yang kita dah buat. Okey, terima kasih semua. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya dalam subtopik 3.3. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.